Ustaz, Allah suci daripada sifat-sifat makhluk. Tapi kenapa Allah benci dan sayang pada makhluknya? Benci dan sayang itu ke sifat makhluk. Gini. Benci dan sayang ini yang ada pada Tuhan tidak sama dengan sayang dan benci yang ada pada kita. Ulama mentakrifkan perasaan sayang iaitu hati kita cenderung kepada dia. Perasaan kita cenderung kepada dia. Maka tu proses hati tu cenderung kepada dia, tu sayang. Maka sayang Tuhan bukan Tuhan ada hati, ada perasaan. Bukan kata mari timbul macam jenis perasaan daripada hati mari gitu dah. Maksud saya yakni Tuhan nak beri nikmat ke dia. Tuhan kalau mak marah pula Tuhan nak beri bala ke dia, nak beri murka dia kepada. Tu maksud dia. Tak sama sekalipun berkongsi dari sudut nama, tetapi secara hakikatnya tidak sama. Lagu tu. Setengah kitab kata Tuhan tak ada benci, Tuhan tak ada sayang. Dalam kitab Aqaid Fawaid karangan Tok Guru Haji Daud Bukit Abang, dia sebut ciri-ciri Tuhan ni tidak kasih, tidak sayang, tidak benci, tidak lagu mana tidak benci, tidak sayang? Tidak benci supaya kita, tidak sayang supaya kita. Tu maksud dia. Kerana kalau kita kata Tuhan sayang, Tuhan benci, takut jadi keliru macam soalan ni. Tuhan saya juga, pak kita saya. Maka petai-petai lagi dalam antara akidah yang sebut Tuhan ni Tuhan tidak sayang, Tuhan tak ada benci, Tuhan tak ada. Saya hak serupa kita. Hak jenis mari daripada perasaan, mari daripada hati. Lagu tu. Jika kita semaya padu iso, tiba-tiba 2 rakaat kita pun salat, kita ingat semaya sunat. Lagu mana semaya tu? Lepas tu ingat mula ke tak? Tak ingat lah. Ni baru nak tulis salah baru ingat ni. Apa lagu mana? Dah lama dah tak boleh nak beki dah lah. Pakai semaya tu pakai tak jadi apa dah lah. Niat muka lain. Semaya muka lain tak jadi dah lah. Kalau teringat sebentar, maya esok, bangun semula, sambung gitu ya. Kalau semaya tidak khusyuk, Tuhan tanya kodok, Tuhan tanya. Kita semaya tidak khusyuk, Tuhan tanya. Tuhan tanya, apa mu semaya tak khusyuk? Sudah kita. Itu masalah. Imam Ghazali kata, syarat diterima semaya itu khusyuk. Sebab tu Imam Syafi'i, Imam Ghazali kata lagu tu. Imam Nawawi kata, dak sunatnya. Dak sunat lagu mana? Syarat diterima sembahyang itu khusyuk. Nawawi kata, dak sunatnya. Kita tak boleh hamba, okay? Kita kena maya khusyuk lah. Katanya Imam Nawawi, Tok Pekoh kata, sekalipun Tok Pekoh tapi dia wali juga, bukan supaya Tok Pekoh kita lah. Ni Tok Pekoh betul-betul lah ni. Orang dulu Tok Pekoh tu wali. Imam Nawawi kata, sunat saja khusyuk. Apabila benda sunat, tak dosa, tak dosa. Apa sunat? Kerana terima tak terima tu rahmat Tuhan, bukan kerana khusyukmu. Kalau tak khusyuk Tuhan nak terima, nak kata mana? Maka nak hukum ni tak boleh nak tekan orang kalau benda hak mungkin semata-mata rahmat Tuhan kan. Maka katanya Imam Nawawi, khusyuk saja kita khusyuk ni sunat saja. Kalau kata sunat, benda itu masuk martabat sunat, tidak memberi kesan, tidak jadi wajib, tidak jadi dosa. Kalau kata syarat, kena pisah juga. Macam-macam. Ada kata Imam Nawawi nya fana masa tu. Tengah dia jawab soalan itu dia fana sebentar, duk nampak rahmat Tuhan, lupa tanggungjawab makhluk. Imam Ghazali pada masa dia jawab tu dia bakok. Tu orang kata. Ya khabar, kita ni tugas kita lah. Tuhan belaka tak petikan dah. Tapi tugas kita sebagai hamba, maya biar khusyuk lah. Apa semaya kau si kodan lah. Jadi lagu tu. Ya ulama jawab dulu. Apa bercanggah lagu tu? Hak ni jawab ketika fana, hak ni jawab ketika bakok. Sebab tu kita tengok kadang-kadang jawab ulama ni berlainan. Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Menurut ahwal dia pada masa tu. Mana pula ni? Ustaz mohon ijazah baca ketika memakai serban. Bacalah gapo-gapo doa pakai-pakai. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma hamalat minhu wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma hamalat minhu.
ataupun habalat minhu. Boleh berlaku. Lepas tu baca Allahu nurus samawati wal ard. Masalah nuri kamishkatin fiha misbah. Maka serebel sambil caca. Tu antara doa-doa lah. Jangan duk tanya hadis lah. Nak tanya hadis ni petua ni mari atas langit mana ni. Demo duduk bandar, duduk Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur ni tak tahu gapo dia, petua pun tak tahu. Ambo ngajar kampung. Ambo duduk dengan suasana kampung. Dia kata apa Ustaz Maizat ni kecek pelik-pelik. Petua mari atas langit mana? Ambo hidup dengan suasana orang kampung. Duduk dengan kampung, ada petua, ada gapo. Orang bandar payah nak terima pelajaran daripada Ustaz Maizat. Pelik sangat petua orang. Dah ambo duduk dengan orang tua. Ambo pun tak royak benda ni hadis wajib percaya saja. Doa-doa mari kata langit mana kata. Ambo duduk dengan orang tua. Kalau duduk dengan orang bunda, duduk di bandar, hidup kehidupan bandar. Mungkin kadang-kadang petua tu nampak ganjil ni sebuah orang bandar. Dengan orang kampung biasa ya. Supaya kecek bismillah 21 kali sebelum tidur. Gegek ke apa? Orang tua tu biasa ya benda lagu tu nya. Baca bismillah 21 kali hadiah kepada ahli naubah. Mungkin dalam kitab-kitab tua kita ada sebut. Lagu tu kata. Kadang-kadang mungkin live ni tersebar seluruh. Bukan kata di Malaysia, apa kata Malaysia apa ada. Australia apa ada tengok. Rusia apa ada mari tengok. Tanah Arab apa ada tengok. Maka kita takut dia tu dia duduk dengan suasana dia, tetapi apabila boleh ilmu baru tak sini terima tu. Ambo kecek atas dasar wakil ambo. Ambo duduk kampung. Khitab ambo ni banyak kepada orang kampung, orang biasa, orang tua, orang gapo dia. Bukan khitab ambo kepada pensyarah-pensyarah. Dah ambo tak payah mengajar PhD sebab orang pandai-pandai berlakon. Bukan lecturer, bukan prof-prof media. Tak payah dengar, tak apalah ambo. Demo, tak payah dengar, tak apa sebab ambo tuju kepada orang kampung sahaja. Sebab kalau mengajar peringkat orang kampung, orang tinggi dengar, salahlah kecek lagu ni. Kalau kecek ambo tiga orang tinggi, orang kampung tak dengar. 3 orang lah orang kampung dengarnya. Jadi tujuan ambo nak mengajar orang kampung, bukan nak mengajar orang pandai dah. Kalau orang pandai dah, lagu lain cara ambo mengajar. Adakah kita dikira salah jika merujuk fatwa daripada Imam Ibn Taymiyah yang kontroversi untuk menetapkan hukum di akhir zaman ini? Dan adakah semua fatwa itu tercetus kontroversi sehingga majoriti ulama pada zaman itu menentangnya? Tak juga. Ibn Taymiyah ni imam lah kata. Dia ni orang alim. Cuma orang alim tak semestinya dia itu semua betul. Ni adalah tersasar. Maka dia antara orang alim. Orang alim bukan super wahabilah ni, orang jahil. Ni dia orang alim. Tetapi banyak dalam kealiman dia tersasar daripada majoriti ulama. Maka ulama terpaksa tetap dia lah. Dia tidak menafikan dia tu orang alim, tapi tersalah dia. Ada orang tu tak terima. Ibn Taymiyah tak mungkin salah. Fatwa dia tak mungkin salah. Nabi Muhammad mungkin salah lagi. Ibn Taymiyah tak mungkin salah. La ilaha illallah. Fatwa dia apa? Fatwa dia tak mungkin salah sebab dia ikut Quran dan hadis. Nabi Muhammad dia je macam seolah-olah pencetus Quran dan hadis. Dia pun salah. Moga dia ijtihad juga Nabi Muhammad kan ada ke? Nabi Muhammad ada silap ijtihad dia. Ibn Taymiyah tak mungkin salah. Muhammad bin Wahab tak mungkin salah sebab dia ikut Al-Quran dan hadis. Penipalah. Jen itu. Nama ni tak tahu kok mana. Setara Nabi Muhammad dia kata mungkin salah. Imam Syafi'i, Imam Hanbali pok kita juta kali salah lagi pok dia kata. Kalau betul pok dia. Selain bukan pok dia mesti salah. Kemungkinan salah dan tersalah. Pok dia terbetul di atas muka dunia. Jadi boleh kita rujuk fatwa Ibn Taymiyah? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma ulama-ulama bimbang, takut kita terpegah hak salah dia tu. Kalau pergi hak betul dia tak apa. Dia orang warak, orang zuhud, tak curi telur itik orang, bukan super wahabilah ni kecek hodoh, tipu, react video orang ke apa. Dah Ibn Taymiyah bukan lagu tu. Orang warak, orang zuhud kalau saing dengan dia, kalau dia ada zaman law ni orang pakat siung tangan, wali lah dia nya. Perangai dia tu sesuai dengan title dia imam. Tetapi dia ada salah. Kena royaklah kesilapan dia nya. Ni kata Ibn Taymiyah nak lawan setara dia. Siapa dia kata nak lawan Ibn Taymiyah ilmu dia nya? Kita sebut ulama hak sezaman dengan satu ranking dengan dia. Dia zaman siapa dia? Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki dia. Ada lagi imam sama hebat dengan dia. Hak lebih hebat daripada dia ada. Hatta mazhab Hanbali sendiri menyatakan Ibn Taymiyah bukan rujukan utama di dalam mazhab dia. Sekalipun dia bermazhab Hanbali,
Tetapi ramai lagi ulama Hambali yang masyhur, yang menjadi muktamad. Apa duk pergi Hambali kak? Ibn Taimiyah lah duduk juga. Dia hanya salah seorang ulama daripada mazhab Hambali. Mana? Ini handset gitu, payah selalu. Tukar takir tak boleh dia tu dah. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum kita kurung haiwan liar seperti dalam zoo? Jangan lepas. Oh lepas kok dalam zoo kak. Kena kurung lah. Kalau lepas siapa dia nak pergi tengok zoo. Duk tengah makan nasi tengok sebelah rimah duk pak. Oh selok. Kena kurung, memang kena kurung lah. Engkau bagi liar ke? Kena kurung lah. Jangan buat lepas lagu tu lah. Apa hukum? Memang kena kurung lah. Apa hukum kena kurung? Memang kena kurung. Janganlah lepas buat gorah apa tak boleh kau ni. Ada orang tu dia buka zoo. Apabila buka zoo tu tak ada orang kita tengok zoo dia. Berkali tak tahulah, tak comel kau kan. Maka dia pun lagu mana mikir nak suruh orang ramai. Nak suruh beli duit lah. Dah nak pergi makan ekor binatang ekor apa. Dia pun buat promosi. Promosi masuk ke zoo negara gini-gini. Masuk adalah percuma. Masuk adalah percuma. Maka bila masuk percuma ramai pula orang mari. Apabila ramai orang mari tu dia pun lepas. Semua hok dalam zoo dia lepas. Lepas tu gak. Lari habis orang. Pintu keluar sebutir tu dia. Nak keluar kena bayar 1,000. Bayar orang. Jadi boleh hutang dengan lagu tu. Masuk percuma keluar apa kena bayar. Yang lepas rimah pula. Kau ramai keluar. Pakai hutang lagu tu. Nego dia 10 tahun hutang. Pakai je lagu tu. Jadi kurung tak apa, jangan buat zalim kepada binatang. Kalau hak benda berpasangan kena win fitrah dia binatang. Jangan menzalimi binatang. Gapo dia fitrah dia? Dia nak bebas sikit buat kanda. Besar dah, comel dah dia pasal dah rimah pun ada 2 ekor dah. Apa hukum kita lagu ayat? Macam mana kalau nak minta apung terima kasih? Kita belagu ayat hukum dia berdosa. Haram kita belagu ayat, belagu orang. Tak boleh kok. Lawai, kocok. Dosa juga. Kita duk tengok stik. Kocok, tumbuk, sepak. Belagu orang. Tak boleh. Belagu kambing, belagu ayam, belagu sepila tu dosa belagu kerana masuk kategori menzalimi binatang makhluk Tuhan. Lagu mana nak minta maaf? Tak tahu hangpa. Nak minta maaf dengan ayah. Ayah pergi saling dengan ayah, duk geguk ayah. Allahumma salli ala Muhammad. Raya ni. Mak mana hangpa belajar demo sekut raya lah hari ni. Tak payah makan dedok kotor dedok makan sekut raya. Nak yang mana? Tahu nak minta maaf dengan ayah lagu mana? Tak tahu. Lagu tu. Jadi kena buat ibadat banyak. Binatang ni dia akan tuntut apa yang kita buat. Ni masalah. Kita belaga ayat isu kita belaga pula. Ini selok kita. Apa yang dimaksudkan fitnah? Duhaimat. Tak ingat dah apa. Ni perkataan dalam hadis. Duhaimat dipanggil. Fitnah duhaimat. Yakni benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman. Tak ingat dah fitnah duhaimat ni gapo dia. Rojok kitab fiqh tahawulat. Dia ada bahas mengenai fitnah duhaimat ni. Apa yang dimaksudkan pagi Islam petang kafir, mohon penjelasan. Ramai ulama mensyarahkan dalam hadis ni apa maksud petang kafir Islam. Yakni kepercayaan orang Islam tidak tetap mudah sebut. Pagi percaya molek dah, saing betul kafir dah betul. Duk saing dengan akhir ni kecek pun jadi puak kafir dah. Lepas tu malam Islam pula. Nampak macam molek pula pergi balasah. Kafir pula, kafir Islam lagu tu. Gitu seolah-olah mudah nak syarah. Yakni pegangan umat Islam pada akhir zaman sangat cepat bertukar takhir. Dengan isu ni, pergi main dengan ni pula, tak pergi main dengan Tuhan pula. Lepas tu dengan ni, tasawuf betul tiba-tiba. Lagu tu lah jadi gitu ni. Apakah dibolehkan memakai baju yang ada tulisan jari kok masuk dalam tandas untuk buai hadas kecil ataupun hadas besar? Tulisan jari ni masuk dalam kategori setengah ulama kata masuk dalam benda mulia. Tulislah kata apa dia? Toyota ya tulis ni. Maka tulisan tu sendiri jawi tu sendiri tu benda tu nampak kepada keagamaan. Maka masuk tak boleh. Makruh saja, makruh dalam mazhab kita. Ada kata dak, hok kata tulisan yang mulia tak boleh jawab. Macam tulisan ayat Quran, tulisan selawat, tulisan kalimah Allah, kalimah Muhammad. Tu tak boleh buat masuk. Bukan di tulisan tu sendiri, tulisan tu tak ada masalah. Sebab tu setengah orang surat khabar Arab, surat khabar Jawi kau gapo dia tak gitu ya. Dia bukan ditulisan, di penulisan dia tu gapo dia. Penulisan yang mulia atau tak mulia? Bukan ditulisan itu sendiri. Kalau tidak gak tulisan Jawi. Tapi ada ulama-ulama tulisan Jawi itu mulia kira.
Ikutlah tulis kata Kristian. Oh tulis mulia ditulis tu. Ada kata mulia ditulis, ada kata dak dipenulis dia tu. Gapo dia tulis gapo. Kalau tulis ayat Quran lagi-lagi lah. Kalau kita cabut gigi lepas tu berdarah, tak berhenti. Kita time kita semaya. Soh duduk semaya kita. Soh, jangan cabut gigi time semaya sudah. Masa semaya duduk darah gigi lagi, kekoh dengan kapah kau gapo dia, kau mau dengan air batu kau gapo dia, lepas batu tu semaya. Tubik darah lagi dimaafkan. Minta amalan untuk elok perniagaan diganggu sihir. Oh ni kena pergi bomo lah. Hamba bukan tok bomo, kena pergi bomo nah. Gangguan sihir ni macam-macam lah. Ada hok ringan, ada hok berat. Kalau ringan buat air tawar tu jadi, kalau hok berat kena misah lah. Sebab sihir pun orang bayar sihir tu banyak ribu juga. Ni kita air tawar 10 riyal. 10 riyal nak lawan 4,000. Tak padah. Kawin ni baca puh gitu. Engkau 10 riyal. Kalau kau 500, panjang sikit. Biasa, stand KL. Nak lawan kau 4,000. Sihir orang bayar 10,000 sihir. Ni hok kita hok betul bayar 5 riyal. Puh begitu. Tapi khamak orang kita lagi lah. Moga hok betul ni akan benar. Tapi lagu tu lah manusia. Ada tu pakai salah, terima kasih ustaz. Nampak khamak molek. Kawan tu sihir dia bayar dekat 500 juta. 500,000 nak suruh dia mati. Dia salah lah. Khamak benar. Air tawar khamak dia panggil. Hak tu khamak kita tu. Makmum muafiq rakaat pertama. Rakaat kedua imam baca cepat sangat. Makmum jadi masbuk atau muafiq pada rakaat kedua. Menurut Ibnu Hajar masbuk. Menurut Imam Ramli muafiq. Sebab Ibnu Hajar muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Imam Ramli hanya rakaat pertama. Ustaz, saya ada masalah waswah yang teruk. Apa patut saya buat? Jangan waswah. Waswah ini daripada syaitan, daripada iblis, bukan ibadat. Kita dah ambil semaya. Waswah dua. Tu bukan ibadat dah tu. Tu syaitan dah tu. Jadi kalau apabila kita ambil semaya perut, mari nak waswah, syaitan dah kata. Aku nak ikut syaitan, kau ikut Nabi Muhammad. Buat sekali sudah. Kain pelekat jangan tukar. Pagi pelekat waktu tidur, buat masuk tanda, hak tu, buat semaya, hak tu, buat lagu tu. Orang jual ambil dulu, ambil tak lembu, bubuh dalam poket semaya. Allahu Akbar. Kerana ada mazhab kata benda yang halal maka najis dia jadi halal, bersih. Maka orang tua dulu kalau nampak waswah, ambil tak lembu, bubuh dalam poket semaya. Najis kau, maya. Ya waswah lagu tu, basuh kecing ngecik patah kepala. Tak tahu ngecik asal kepala, kasar macam kecik atau mandi gu kecing saja. Pelik sungguh. Basuh waktu saja. Basuh kita saja, jangan waswah. Pelekat jerit maya atas tanah, maya bocu, maya atas pasir, hilang waswah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah.